organize NTR ni dengan cara yang lebih teratur. Dimulakan dengan musyawarah dan buat program. Dan saya rasa bersyukurlah sebab AJK yang ada ni walaupun tak 100% bagi komitmen, tapi mereka ni ada yang kerja buat, ada yang kerja terlampau buat, ada yang sejuk. Bila selepas dilantik jadi AJK tu, ada yang sejuk, ada yang suam-suam, ada yang juga sangat kuat. Macam sekerja kita terjun, semua orang tahu. Kita patut ucapkan tahniah. Selain daripada beliau, saya juga ucap tahniah kepada Cikgu Asri. Beliau pun kan bukannya saja kumpul macam saya, tapi beliau kerja extra ada terlebih kuat bersama dengan Selangor. Sebagai contohnya untuk urusan apa yang kita panggil majlis ni dengan majlis akhir program, beliau bekerja kuat dengan Selangor untuk menjayakan program ni. Kalau tapak belakang tu ada solusi ni, boleh duduk. Jadi kalau kita tengok balik matlamat peluang NPR ni, seperti semua tahu, kita cuba satukan dapatkan sebanyak mungkin ahli-ahli yang terdiri daripada pemandu lori duduk dalam satu pertubuhan. Dan semua sedia maklum pertubuhan kita ni adalah pertubuhan yang berdaftar. Kita berdaftar dengan ROS. Dan kita dalam proses sebenarnya sedang kalau kita dah ada satu musyawarah khas untuk berdaftar dengan JET dan NQC, sepatutnya kita dah berdaftar pun. Jadi itu adalah matlamat awal kita yang saya pernah cakap sebelum ni. Kita nak berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Keselamatan dan NQC. Dan kita punya plan seterusnya ialah untuk cuba tumbuhkan koperasi. Sebab kalau kita ada semua ni, mungkin kita boleh jaga ahli-ahli kita dengan lebih baik. Kita ada pendapatan sendiri. Kalau tidak, kita tak mungkin. Takkan kita boleh bertahan dengan sumbangan-sumbangan daripada orang ni. Kita kena usaha sendiri. Kalau kita ada koperasi, mungkin kita boleh cari perniagaan dan akhirnya kita boleh jaga ahli-ahli kita. Jadi ini yang matlamat penumbuhan kita lah untuk semua. Saya kadang-kadang agak sedikit terhilang bila program ataupun usaha itu buang sambutan, tapi kita kena bergerak. Walaupun dia agak sedikit perlahan, dan kita faham sebelum ni kita masih di peringkat penaja. Cuma hari ni kita akan secara rasmi kita akan bergerak secara rasmi. Bergerak secara rasmi. Kita dah ada AGM, maknanya semua tu official, dipilih oleh ahli-ahli. Sebelum ni kita lantik antara kita saja. Nanti kalau ini nanti dia nak buang YDP keluar, dia boleh buang. Ada mungkin ramai lagi yang rasa boleh bekerja dan uruskan pertumbuhan kita dengan baik, boleh buat lantikan. Tak semestinya barisan yang ada depan ni akan isi untuk AJK selepas ni. Terpulang kepada saudara untuk buat pemilihan. Dan selepas pemilihan tu, kita harap kita punya pertumbuhan tu akan bergerak lancar lah.
Okey, itu kita cakap tadi tentang matlamat penubuhan kita lah, no? Kita perancangan kita. Saya tak mau di sini seperti yang saya buat teguran di kelas. Sebelum ni saya dengar Trackers ni lebih berminat untuk dapatkan stiker. Saya bagi teguran di kelas ni. Bila dah beli stiker, walaupun stiker mahal, sanggup beli. Tapi akhirnya lepas tu senyap dia. Dah dapat gambar stiker, dia senyap lah. Kita buat program lain, kurang sambutan. Sebagai contoh yang sebelum ni kita, salah satu cara untuk jaga ahli, kita tawarkan untuk ahli-ahli kita yang berdaftar untuk beli insurans. Ada dua cara untuk beli insurans supaya ahli-ahli kita ada perlindungan. Seperti yang kita tahu di Malaysia ni lah, pada saya tempat yang paling tak selamat dekat atas jalan raya. Bila-bila masa saja kita ada kemalangan. Jadi kita cadangkan dalam masyarakat dulu, ahli-ahli beli insurans dengan kadar yang paling minimal sekali. Ada insurans melalui team talk, dan satu lagi insurans berkelompok. Malangnya tak berapa orang, kalau saya tak salah 28 orang yang gunakan insurans team talk, dan saya rasa insurans kelompok tu 50 orang. Tak sampai kita tak dapat daftar untuk kelompok lagi. Jadi agak malang lah. Sebabnya kita takut bila setiap kali ada berlaku kemalangan, kita tak punya duit untuk bagi bantuan. Jadi kalau kita ada, contoh saya bagi tahu, kalau insurans yang kita bayar RM50, insurans berkelompok tu untuk setahun. Kalau dia berlaku sesuatu kemalangan, kita ada coverage untuk RM30,000. Saya tak berapa pasti apa ni untuk TikTok. RM50,000. Bukanlah terlalu besar jumlah tu, tapi dia agak membantu untuk waris-waris yang ada. Mungkin waris boleh bertahan untuk setahun, sementara untuk keadaan pulih. Itu tujuan kita. Kalau nak harapkan persatuan bagi sumbangan, paling-paling pun mungkin 100. Kalau minta sumbangan melalui kita punya page, rasanya agak menduka cita kan lah. Setiap kali kita cuba buat, tak ada respon daripada kawan-kawan. Jadi salah satu cara untuk jaga ahli ini dengan cara beli insurans. Sebab kadar tu adalah kadar yang paling minimum, RM50. Insurans berkelompok ataupun pakai team talk. Sebab team talk tu dia automatic, dia ada insurans coverage untuk diri kita. Jadi itu yang kita cuba buat untuk jaga kebajikan ahli-ahli. Kita tak ada banyak dana. Itu yang kita kata kalau dalam matlamat jangka panjang tu, kalau kita ada lain kali kita ada koperasi, mungkin kita boleh cari perniagaan. Tapi itu agak jauh lagi lah, mungkin tahun 2 lagi. Tapi itu dalam perancangan kita. Kita dah rancang ni daripada hari pertama saya jadi YDP sampailah sekarang. Cuma saya minta kawan-kawan semua bagi sokongan lebih lagi lah. Orang cakap saya punya harapan kita punya persatuan ni, kalau ikut saya punya target tadi, kita boleh dapat 1,000 sampai musyawarah agung. Tapi kita tak sampai lagi itu.
kita faham kita kadang-kadang ada masalah untuk yakinkan orang. Kita ada kelab-kelab ataupun pertubuhan pemandu lori yang tak berdaftar. Jadi itu saya minta dia orang ni, kalau ada ahli ni di majlis dia datang aja di hari keluarga, ada dijemput, tak ada hari keluarga yang pertubuhan lain. Kalau dia ada, mungkin kita akan terus berunding. Cuma yang sebelum ni kita nampak bila kita buat dengan perundingan untuk satukan menu-menu pertubuhan pemandu lori ini, dia ada demand lah, demand yang kita tak boleh terima lah. Jadi kita lupakan, tapi kita tak berhenti lah. Mungkin ada pertubuhan yang lain, pemandu lori ataupun kelab-kelab, kita akan cuba satukan. Tujuannya adalah sama. Bila kita satukan, bila ramai ni, kita ambil macam peribahasa tu lah. Lalu orang tua cakap, kalau lidi tu dia satu, dia senang patah. Kalau dia dah jadi penyapu lidi, dia susah. Boleh katnya, tapi mak sukar lah. Jadi kalau kita bersatu ramai, kita kalau ada pemandu lain yang berdaftar dengan kelab, setakat kelab saja, kita sebagai ahli yang bertanggungjawab, kita jemput dia, kenalkan dia dengan kita punya setiausaha kerja, Saudara Jo. Jadi kita wawarkan. Kalau kita ada ramai ahli, masa tu kita boleh fikirkan banyak benda yang kita boleh buat. Dan bila kita maju secara automatiknya, kita boleh jaga ahli-ahli kita. Daripada itu, kalau kita himbau balik, hari pertama kita buat mesyuarat sampai hari ini, kita akan lihat ada komitmen. Bukan kita cakap tak ada, tapi kita punya masalah lah. Kawan-kawan yalah, driver ni kadang-kadang masa tu agak terbatas. Bila kita buat mesyuarat, kita cuba adjust mesyuarat, memang amat sukar nak dapat kedatangan penuh. Tapi selepas ni saya minta lah AJK yang akan dilantik ni, kalau saya bukan YDP pun, setiap kali mesyuarat tu kita bagi komitmen penuh untuk datang hadir. Dia kalau kita nak buat apa-apa ni, dia dalam mesyuarat lah kita bincangkan. Bukan kita bincangkan dalam Facebook, kita bincang dalam WhatsApp. Dia jadi tak ada kata putus. Lepas ni mungkin saya mungkin perancangan untuk lantik saya cadang lah akan lantik dengan persetujuan semua. Memandangkan kita punya pertubuhan ni terletak dalam kawasan Pelabuhan Kelang, dan saya cadangkan atas persetujuan semua untuk lantik Azmi Zam sebagai pendahulu kita. Okey. Jadi dia rasionalnya saya buat cadangan ni ialah kita, pejabat kita terletak dalam kawasan, tak tahu itu kalau tak jadi persepadanan semula. Kalau dia tak jadi persepadanan semula, dia letaknya dalam dun Pelabuhan Kelang. Jadi itu rasionalnya saya cadangkan beliau kita lantik untuk jadi penaung. Jadi kalau kita ada masalah sikit-sikit, mungkin kita boleh mengadu kat dia. Tambah lagi kalau kita punya doa, nanti dia jadi alungan. Itu Pelabuhan Kelang.
Jadi mudah sikit lah. Jalan-jalan di Poklang tu kita suruh dia buat elok sikit, sebab dia ombak-ombak kan. Minta dia berhati sikit. Tapi bukan sekarang lah, sekarang dia tak ada kuasa lagi. Lepas dia menang nanti. Kalau lepas menang tu dekat dia highway tu buat cantik sikit lah, molek sikit. Geng baju hitam banyak. Geng baju hitam. Geng baju merah. Saya terus terang cakap lah kan, kita ni bila kita minta sesuatu lah, saya cakap dengan Joe pada awalnya pun saya declare saya orang PKR. Cakap terus terang, kalau ada kawan-kawan dalam ni yang daripada Barisan Nasional Penyokong Kuat, saya minta maaf lah. Saya daripada PKR. Saudara Azmizam pun PKR juga. Cuma macam saudara Azmizam ni, dia duduk di negeri yang dah menang. Saya duduk di negeri yang kalah sokmo kan. Jadi tapi apa-apa pun kita tetap berjuang lah. Kalah ke menang kita tetap berjuang. Sama juga dengan Pemandu Lori, dia pun berjuang juga, berjuang untuk cari makan lah. Jadi akhirnya ni bila sampai masa pilihan raya, saya kalau yang duduk sini ni kita harap-harap kita punya kalau saudara Azmizam menjadi calon, kawan-kawan boleh bantu dia lah. So, bila dia menang esok, kita kejar dia lah kan. Minta bantuan lah. Jadi dia ada win-win situation. Jadi kalau nampak nama beliau tu naik nanti, jadi tak payah tunggulah, terus kerja apa yang patut tolong dia, tolong lah. Saya tak lah, saya bukan di Selangor, dia di sini dekat. Apa-apa masalah boleh cari dia. Saya Kajang, walaupun saya YDP, saya duduk Kajang, nak mari ke sini jauh. Jadi dia paling dekat. Jadi tuan-tuan kena fikirkan bab tu jugalah. Kenapa rasional saya minta dia jadi penaung persatuan. Jadi saya rasa saya tak perlu cakap panjang lah. Kawan-kawan semua tahu kita punya matlamat apa, duduk dalam ni. Cuma saya tekankan di sini ialah saya minta sekali lagi kawan-kawan bagi kerjasama. Kalau yang ada kawan-kawan lain tu yang belum berdaftar, saya minta cuba yakinkan dia. Cuba set satu target, katakan setahun daripada sekarang kita punya ahli dah jadi 2,000 ataupun paling tak 1,500. Jadi benda ni kita kena kerjasama. Yang penting kerjasama. Itu yang saya cakap kan. Kalau kita tak ada kerjasama, kita buat macam mana pun susah nak jadilah. Kita harap tu seorang pengelanggang dia kadang-kadang dia photostat tengah malam pukul 2 pagi mesej saya, ni surat ni nak buat macam mana. Semua dia buat. Lepas tu dia nak post pun dia pula kena pergi post. Tadi saya nampak dia posting dalam Facebook lah. Dia dah buat semua. Kehilang dia kan. Tapi kesian lah. Kalau yang duduk dekat sini pengungsi zon tengah, saya minta lah dia dekat Putra Haid tu mari tak jauh lah. Jadi soset kena gerak laju sikit lah. Pantas. Jadi itu dia punya ahli sendiri tu, ahli zon tengah yang punya tu. Jadi bila bukan dia isunya begini, bila kita dah ambil tanggungjawab tu, serupa macam saya ambil tanggungjawab untuk jadi YUP, kita kena buat kerja tu sebaik mungkin lah. Kalau kita buat sambil lewat, nanti pertemuan kita tak bergerak dengan sempurna, tak lancar, dan akhirnya kawan-kawan salahkan kita. Kita cuba sedaya upaya. Kalau saya punya prinsip begitu, saya 2-3 kali bagi tahu Joe, saya tak nak
buat satu kerja yang saya dah nampak akan gagal. Kita tahu dah benda yang kita nak buat tu gagal. Kalau saya tak mau buat lagi. Tapi saya ambil cabaran tu. Saudara Jo cakap minta apa sabar dulu, kita pelan. Kira tahap kesabaran itu dengan kerjasama kawan-kawan. Dia kalau dia terus lemah longlai, orang cakap air apa batu tu kalau dititik dengan air lama-lama dia lekuk dan lama kita pun jadi letih. Jadi selepas saya minta, selepas lantikan AJK baru ni, dipilih ke tidak yang ada depan ni, saya sendiri dipilih ke tidak, kita bagi kerjasama. Kalau kita panggil mesyuarat tu, cuba kalau quorum mesyuarat tu 20 orang AJK, paling tak ada pun mungkin 18 orang, 17 orang datang. Bukanlah 10 orang, 20 orang. Nanti bila kita tanya keputusan 2/3 tu, kita tak boleh ikut untuk buat sesuatu kelulusan. Mesyuarat tak boleh luluskan. Bila kita luluskan nanti, ada ahli-ahli yang pandai. Ahli-ahli yang pandai ni akan bersuara. Tak ada keputusan majoriti 2/3 macam mana luluskan kan? Jadi kita akan dapat kesukaran lah. Jadi saya rasa saya tak perlu panjang bicara sebab saudara Azmizam pun dia ada program lain. Dia yang penting sekarang ni ialah pemilihan. Selepas ni kita akan ada pemilihan. Itu yang paling penting sekali program lagi. Jadi saya pendekkan kata-kata sebab nak bagi laluan kepada saudara Azmizam yang ada program lain selepas ni. Jadi minta kawan-kawan dengan lepas mesyuarat agung ni balik kita ada hari keluarga lagi. Jadi rasanya ramai di program hari keluarga. Kita ada rasanya 160 orang kalau ikut kehadiran. Jadi kita sama-sama di sana jumpa kawan-kawan. Ramai ni yang tak kenal sesama kita lah. Jadi kita pergi, kita boleh kenal-kenal lain kali di jalan raya tu. Kalau ada selisih, kalau ada insiden ke apa, tengok ada logo Mesin Teraka, itu kita punya adik-beradik. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari mengucapkan kepada yang bahagia saudara Azmi Kamil selaku YDP Malaysia Teraka. Okey, untuk makluman sahabat-sahabat Malaysia Teraka, keahlian untuk pertubuhan komuniti pemandu Malaysia atau Malaysia Teraka setakat ini ada lebih kurang 332 orang ahli yang berdaftar. Dan kita memaham bila sebut dalam bentuk Malaysia ni dia seluruh. Bila seluruh ni, bila dari segi AJK, kehadiran tuan-tuan dan perempuan pada hari ini sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Perancangan cuti panjang, kemudian mungkin dengan tugas-tugas. Dan untuk makluman saudara Azmizam, untuk Malaysia Teraka ni saja, page mempunyai follower seramai 11,000 orang. Dan juga untuk kelab, lebih kurang 5,600 orang follower dalam bentuk kelab. Jadi kalau anda katalah hanya dengan satu post di dalam page mungkin boleh membantu saudara Azmizam pada masa akan datang. Macam saudara Azmi Kamil memberitahu, fahaman politik itu bagi saya tolak ke tepi dalam bentuk pertubuhan NGO. Siapa pun penaung, siapa pun YDP, siapa pun, saya sendiri pun dilantik sebagai sesama kehormat pun dalam Malaysia Teraka. Memang kalau boleh saya tak nak terlibat, tapi bila dah duduk lama-lama dalam Malaysia Teraka ni, saya rasa satu keseronokan. Sebab apa saya pegang pada persahabatan, persaudaraan dan persaudaraan. Okey, mari juga mengalukan kehadiran wakil daripada MCT saudara Adam Azli, Malaysian Container Teraka. Saudara Adam, ni wakil daripada MCT. Johor Southern Teraka, wakil. Di Johor Southern Teraka. Jadi mereka juga adalah ahli Malaysian Teraka.
adalah ahli sini tapi dia tak ada. TNS. Ada sniper juga. Cakap lawa grup. Pun ada juga wakil cakap lawa grup ya. GTB. Okey, jadi terima kasih kepada wakil-wakil dan juga tapi saya tahu hari ini di dalam dewan ini adalah ahli Malaysian Tracker. Sama ada kontainer ke, PPKS ke, TNS dan sebagainya, tapi bernaung di bawah Malaysian Tracker sama-sama. Jadi sebab itu saya kata persahabatan, persaudaraan tanpa sempadan. Baik, untuk meneruskan majlis pada pagi ini, majlis menjemput penyelaras DUN. Saya minta maaf tadi bagi pihak Malaysian Tracker, mungkin kesilapan dari segi mendapatkan maklumat. Beliau merupakan ahli majlis pimpinan pusat. Dia seseorang yang mungkin individu yang akan bertanding di DUN N46 N46. Jadi kita punya site office pun, tempat kita beroperasi pun di Taman Bernama Indah 2 tu merupakan tempat selalulah berjumpa mana ahli kadang-kadang makan, minum dan sebagainya. InsyaAllah dengan bantuan-bantuan yang sebegini mungkin akan menguatkan lagi Malaysian Tracker. Jadi majlis dengan ini membersila dan menjemput saudara yang berbahagia, saudara Azmizan Zamanuri untuk memberikan ucapan haluan dan juga merasmikan mesyuarat agung kali pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tak makan belum? Pagi sarapan tadi tak makan lagi. Itu rasa. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Cikgu Muhammad Asri yang juga merupakan pengerusi sementara untuk Mesyuarat Agung Malaysian Tracker untuk kali yang pertama. Yang saya hormati, yang berbahagia, sahabat perjuangan saya, Abang Azmi bin Khamis, Abang Jo tadi mana? Pengerusi awal. Okay. Dan seluruh ahli jawatan kuasa Malaysian Trackers. Ada lagi jawatan kuasa penaja Okey. Yang insya-Allah saya rasa akan dipilih dalam hari ini. Boleh bagi peluang kat dia orang tak? Tepung dah pertama ni. Dia kan sebulat suara je lah tu sekarang. Kan pendek je dia punya pemilihan tu. Okey, dan yang paling penting sekali seluruh ahli-ahli anggota mesyuarat Malaysian Trackers yang dapat hadir pada pagi ini. Bagi tepukan yang gemuruh kepada diri tuan-tuan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Azmi. Telefon saya berkali-kali untuk jemput datang ke program ini, ke Majlis Mesyuarat Agung pada hari ini, dan diminta untuk menyempurnakan majlis perasmian. Dan Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan juga dapat hadir ke mesyuarat pada pagi ini. Sebenarnya pagi ini saya ada dua program serentak. Dua-dua pun minta buat perasmian. Itu satu yang Malaysian Trackers, lagi satu program Maulidur Rasul di Masjid Al-Qayyum Pulau Indah. Tapi saya buat keputusan saya pilih untuk datang ke ke Mesyuarat Agung Malaysian Trackers. Sebab saya rasa Malaysian Trackers ni dia dekat di hati saya lah. Boleh pegang lah. Ya, betul. Okey, dan kalau nak cerita background saya ni serba sedikit sebab tu dia orang Pelabuhan Kelang ni dia tak lagi jauh daripada industri logistik, industri pelabuhan, industri pengangkutan, industri penghantaran. So background saya ni bermula dengan lori kontena juga. Seawal tahun 90 di 91-92 macam tu di Konsortium Perkapalan Berhad. So background saya lori kontena. Okey, dan lepas itu saya di Airport 5 Malaysia, juga pengangkutan. So limousine KLIA tu daripada awal start tu saya pioneer.
tim yang set up company tu. Dan kemudian balik-balik ke MISC Haulage. Sekarang dah tak ada dah, MISC dah kena jual dah. Teruk lah sekarang ni kan. Rugi sana, rugi sini, tak tahu apa jadi negara. Okey. Dan sebab tu pada saya pemandu-pemandu lori ni lah sebenarnya dekat dengan saya lah. Sebab memang saya ramai sangat kawan-kawan pemandu-pemandu lori kontener. Sebab tu senang kerja saya kat Pelabuhan Kelang ni. Saya pergi mana sana sini semua kawan kenal ramai. Dan kalau lori kontener ni konsortium dia ada di Penang, dia ada di Kuantan, dia ada di Johor. Begitu juga dengan MISC, ada di Penang, Johor, Kuantan, dekat mana lagi? Itu je lah kan. Lepas itu dekat Sarawak pun ada, dekat Sabah pun ada kalau MISC. So jadi tak ada masalah saya nak pergi mana-mana. So kawan-kawan pemandu ni seronok sebenarnya. Jadi rugi kalau siapa tak nak kawan dengan kawan-kawan pemandu lori ni. Sebab tu saya sini datang hari ni. Dan apabila perbincangan dengan Abang Azmi, dia minta, dia tanya pandangan saya untuk jadi penaung bagi pertubuhan Malaysian Truckers ni, insya-Allah lah tak ada masalah lah. Insya-Allah saya terima. Sebab sekarang ni pun saya merupakan penaung untuk Persatuan Teksi di Kelang. So kalau pergi dekat sana tu signboard dia naik memang ada nama saya. Penaung Persatuan Teksi dah banyak lah. Yang saya dapat pembaharuan saya dapat buatkan untuk Persatuan Pemandu Teksi Kelang. Daripada isu Kelang Central dia orang kena tindas, kena apa semua. Dan Alhamdulillah banyak perkara diselesaikan. Dia orang dapat tapak parking teksi di depan pusat kasut Karim lah. Kalau orang Kelang dia tahulah pusat kasut Karim ni dekat mana. Yang depan tu yang orang dapat kekal dekat situ sampai sekarang. Dan ada tempat untuk diorang parking teksi dan menunggu penumpang selepas station bus Kelang yang belakang Great Wall lama tu dirobohkan. Jadi Alhamdulillah itu antara perjuangan saya lah membela nasib pemandu ni. Sebab saya macam ni lah, bila saya tengok pemandu ni dia ramai orang pandang rendah kerja mereka. Sebenarnya kerja dia orang ni berat. Macam yang Abang Azmi cakap tadi betul. Bertarung atas jalan ni bang, dia 50-50. Dia sentiasa terdedah dengan bahaya. Sentiasa terdedah dengan bahaya. Kadang-kadang dah penat macam mana pun, ni pengalaman saya sendirilah. Sebab saya dulu selalu arahkan driver untuk pergi mana-mana. Kadang-kadang kita ada penghantaran ejen, so nak kena buat juga. Ni kadang driver tu dah letih balik ni. Bang tolong bang, satu trip dia lagi bang. Satu trip dia lagi bang. Satu trip dia lagi. Mana? Johor. Aduh. Satu trip dia lagi. Tapi dalam keadaan letih macam tu yang kadang-kadang memandu jalan juga. Kan? Betul tak? Sebab kadang-kadang kita terpaksa utamakan pelanggan, tetapi dalam masa sama kita tahu pemandu kita letih. Tetapi kita kena jalankan juga tugas dan tanggungjawab tu. Itu zaman saya jaga lori kontainer lah, kan? Jadi itu yang saya kata, jangan pandang remeh kerjaya sebagai pemandu ni. Dia bukan satu kerja yang mudah. Nak dapat lesen E tu pun bukan murah bang, kan? Betul tak? Nak dapat lesen E tu pun bukan murah. Susah. Ada yang berapa kali gagal tak tahu, baru lulus. Itu yang terpaksa ikut jalan tepi tu. Dia saya tahu, bukan saya tak tahu. Dengan saya jangan. Pemandu ni kan, dia kata, bang dah sampai dah bang, dah sampai dah. Banyaklah kau punya sampai yang kau tidur kat mana-mana ni kan tak sampai. Nak kalau naik ke Kelantan, ke utara tu memang terus hilang lah, 2 hari tak balik. Memang keseberang lah jawabnya. Dulu saya pernah, kita sampai pakai sistem GPS. Saya tak pasti sekarang, saya dah dekat 6 tahun lebih lah. Sekarang ni kita dah ada Waze, dah ada apa semua, memang kita boleh detect lah kan. Tapi zaman dulu, tahun 90-an dulu, kita tak ada sistem tu. Dan kita cuba buat sistem tu. Tapi begitu kreatifnya pemandu ni. Sebab tu dulu konsortium perkapalan dia ada dulu. Bulat kat atas tu kan. Lepas tu ada komputer dalam lu, ada keyboard. Canggih dah driver macam tu. Sekarang driver dah ada komputer dalam lori. Hajat di hati ni dulu, ni nak trace lah lori-lori ni pergi mana. Tapi bila sampai dekat kita tak bagi tahu pun pemandu ni kat mana kelemahan-kelemahan sistem ni. Tapi pemandu ni dia kreatif, dia cari kelemahan sistem ni, kan? Sebab dulu, zaman-zaman dulu ni saya cerita terus terang, bukan saya nak cari salah ke apa kan. Kita orang dulu banyak masalah, curi minyaknya, curi tayarnya, kontainer hilangnya. Sebab kita tak nak trace mana pergi lori ni apa semua kan.
Jalan tak seberapa, minyak habis. Odometer reading tak tinggi mana pun, mileage tak tinggi pun, tapi minyak makan banyak. Oh, bila kita kata, bos ini lori kuat makan minyak bos, bawa berat bos. Padahal kau RM30 1 liter kau pergi jual kat Bukit Raja. Ini kisah benar, ni bukan ni. Saya pernah hilang 6,000 liter satu malam. 6,000 liter satu malam tau. Lori Shell tanker sampai pagi, malam kering. Kata mana pergi minyak ni semua. Macam apa yang sedut. Sampai saya punya manager masa tu Cik Farid. Saya masa tu senior exec dia. Kita terpaksa bayar pakai duit gaji. Sebab pegawai yang dia bertanggungjawab macam mana boleh kering tangki minyak ni. Itu sejarah yang pengalaman-pengalaman. Sebab tu saya kata kalau saya nak tulis buku pasal pemandu ni banyak. Dengan pemandu taksinya, pemandu limonya, pemandu bas saya tak ada pengalaman. Bas ni memang tak ada pengalaman. Tapi pemandu lori kontena ni memang macam-macam cerita dia. Kan? Jadi bila kita pasang sistem tu, kita trace, kita tengok ni lori selalu balik lambat. Dia cakap customer lambat turun lah. Dia selalu salahkan customer je. Tak ada customer yang betul kan. Lambat turun bos kan. Kita tengok lori parking, kita kontak-kontak tak dapat. Dulu bukan ada handphone macam ni. Susah tau nak kena telefon customer, nanti customer nak kena panggil. Customer kata tak ada, lori sudah pergi minum, tak tahu pergi mana apa semua. Tapi kita tengok lori tu tak gerak. Lori tu jalan duduk dekat situ je. Dia stay kat situ. Rupanya antena tu dia tutup dengan baldi. Dia boleh jalan dengan baldi tutup pada lori tu. Dia pergi seberang. Saya takkan lupa tu. Kedua saya cakap sistem tu tak boleh pakai. Beli mahal-mahal pun beli mahal-mahal pun dia boleh ni. Dan tu dia pakai, dia tahu dekat mana tempat dia tutup baldi tu. Rupa dia buat test. Ni bawa jambatan tak boleh dapat, bawa terowong tak boleh dapat. Jadi dia ambil inisiatif, dia boleh tutup dengan baldi tu. Dia pergi kantor panjang, tapi lepas tu panjang lagi langkah dia. Tak, sebab tu saya kata, saya selalu kalau stesen Kelantan, memang lambat lah balik lori. Kan? Memang balik lambat lah. Ini pengalaman kan? Okay? Jadi itu yang membuatkan kenangan-kenangan tu kan. Bila saya dengar kata Malaysian Truckers nak ni, saya seronok. Sebab tu saya nak datang. Sebab tu hari ni saya pilih sini tuan-tuan. Okay? Yang sana tu saya minta staff saya wakilkan saya. Okay? Lepas itu, bila sebut pasal lori kontena ni kan kadang selalu kena tindas lah. Apa-apa majikan ni dia selalu tindas pemandu dulu. Betul tak? Jadi kita kena ada satu persatuan yang kuat untuk membela nasib dan kebajikan pemandu-pemandu kenderaan berat ni. Ni sikit-sikit nak salahkan pemandu kenderaan berat. Sikit-sikit nak salahkan pemandu lori kontena. Kadang-kadang yang nakal, yang jahat tu segelintir je. Tetapi kesannya kepada semua. Yang baik-baik pun nanti orang pandang tak baik juga. Yang nakalnya sikit je kan. Tapi saya tengok muka-muka yang ada dalam ni semua yang baik. Ini yang saya nampak lah. Yang atas pentas ni lagi baik lah. Okay. Ini yang saya tengok lah kan. Yang berdasar tu sebab kita kena ada persatuan yang kuat. Saya Alhamdulillah pada bulan Mei, kalau siapa ingat, bulan Mei tahun 2012 saya terlibat dalam melancarkan mogok lori kontena di Pelabuhan Kelang. Sampai saya kena telefon, sampai saya kena siasat bawa akta sultan. Hampir 3,000 pemandu tak jalan 3 hari. Pelabuhan rugi satu hari berapa puluh juta tau. Sampai saya kena telefon dengan pengurus besar Northport. Lepas tu Westport saya kena panggil buat lagi dekat LPK, minta tolong pemandu-pemandu ni gerak. Tetapi kuasa pemandu pada masa itu saya hormat dan saya setuju. Boleh search Google pemandu lori kontena Bogor. Ada berita tu keluar tahun 2000. Sampai ada bincang dengan beberapa orang je. Yang itu saya bincang, akhirnya ada satu pemandu kontena Selangor. Sekarang ni hari ada sekarang ni Haji Pengusi Abang Mahipah. Abang Mahipah ni sama-sama dengan saya dulu dekat MNC. Sebab tu dia tanya, bom macam mana bom? Orang buat sekarang ini contoh macam kerajaan apabila nak membenarkan warga asing pun jadi pemandu. Jadi kita kena lawan. Jangan bincang. Kalau dah warga asing ambil alih ke pemandu ni, apa nak jadi dengan orang Malaysia ni? Cukuplah dekat kilang-kilang, dekat sektor pembinaan. Ini restoran segera pun macam McDonald, KFC yang sepatutnya ambil student-student ni buat kerja part-time, itu pun warga asing.
Jadi tak bolehlah kita benarkan kerjaya yang sepatutnya rakyat Malaysia punya tanggungjawab, itu pun kita nak bagikan kepada warga asing. Jadi ini kita kena lawan dan kena pertahankan. So saya harap ada usul tu hari ini. Jangan anggap ini hanya tugas orang politik saja untuk lawan, tapi daripada perjuangan NGO macam ini juga sangat-sangat penting untuk menyuarakan dalam mesyuarat agung pada hari ini, dan dia mesti